Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam video-video perkongsian saya, doa-doa daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Demikian juga zikir-zikir daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Pada kesempatan ini ingin saya berkongsi sebuah doa sebagai ulasan, sebagai react kepada sebuah video yang telah pun di-forwardkan kepada saya. Ayuh kita tonton terlebih dahulu video itu, kemudian saya akan beri ulasan, react, dan sebagai react saya akan ajar kongsikan doa yang dalam topik yang sama yang berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ni apa ni? Ubat penyakit nyanyuk. Kalau tuan-tuan tak nak nyanyuk, ya, dengan izin Allah. Bila mana bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibahasanya orang pondok dia aman. Surah Al-Isra ayat akhir sekali. Dia akan terhindar daripada penyakit nyanyuk. Tuan-tuan, nyanyuk ni bahaya. Ya, saya pernah jaga atuk saya kadang-kadang dia nyanyuk kan dulu-dulu. Kalau kita dah bagi makan, dia lupa makan. Okey. Tapi kita kata dah zuhur dah ni tu. Dah solat dah tadi. Ini masalah. Mana boleh solat zuhur pun baru masuk. Nyanyuk, tuan-tuan, bahaya. Jadi kita harap Allah Ta'ala ni tak nyanyukkan kita sampai akhir hayat kita, sehinggalah kita mampu lafazkan syahadah dalam keadaan kita masih ingat sementara bertemu dengan Allah. Salah satu amalan, kata guru saya, bagi salam kiri kanan tu, jangan baca lagi istighfar, yang baca apa? Dia baca yang tu dulu. Alhamdulillahillazi lam yattakhiz walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbiru takbira. Baiklah, kita pun sudah mendengar Ustaz berkongsi satu petua yang ini membaca ayat terakhir surah Al-Isra. Surah yang ke-17 ayat 111 sebagai petua untuk mengelakkan kita daripada nyanyuk apabila umur tua. Dan Ustaz sendiri menyebut bahawa petua ini bukan berasal daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi diamalkan di kebanyakan sekolah-sekolah pondok dan merupakan ajaran gurunya. Okey, baik. Tapi antara yang menariknya yang saya perhatikan ialah daripada doa itu ataupun daripada video tadi juga ialah dibaca selepas solat, selepas memberi salam, dan zikir yang Rasulullah ajar untuk baca selepas solat, yang itu tolak tepi sekejap, baca dulu ayat 111 surah Al-Isra, kemudian baru baca zikir yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ini astaghfirullah, 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 Allahumma antas salam wa minkas salam dan sebagainya, ya. Lihat je bagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam letak di tangga kedua, sunnah gurunya, sunnah kelas pondok itu yang letak di tangga pertama. Padahal zikir selepas solat dia adalah zikir yang muakkad, zikir yang bukan muakkad, zikir yang muqayyad, zikir yang terikat dengan solat. Bererti lepas solat itulah amalan kita. Kalau kita nak baca zikir-zikir yang lain dipersilakan, tapi bacalah selepas dibaca zikir-zikir yang muqayyad. Maknanya dia masuk dalam kategori zikir yang mutlak. Beza ya muqayyad dengan mutlak. Yang ini telah saya jelaskan beberapa kali dalam video-video sebelum ini. Termasuklah juga dalam buku saya Zikir Selepas Solat, antara sunnah dan bid'ah. Dan itu bukan sekadar ada buku, tetapi ada juga siri video yang menjelaskannya. Okey, sekarang mungkin ada yang berkata, apa salahnya? Boleh je baca, kan? Tak. Bagi orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the prophet always comes first. Mengikuti Rasulullah, mendahulukan Rasulullah, mengutamakan Rasulullah, bukan secara lisan, bukan dengan cara menyambut hari jadinya, sambutan maulid, bukan dengan cara menungkuk tambah Saidina sebelum nama baginda ketika berselawat, tetapi dengan mengutamakan ajaran baginda, mengutamakan sunnah baginda, mengutamakan praktik baginda, dan dalam kes ini mengutamakan zikir yang baginda ajar. Jadi selepas solat, tuan-tuan dan puan-puan, tetap kita baca sebagaimana yang Rasulullah ajar, Rasulullah baca, dan bukannya sunnah yang diajar oleh guru si fulan ataupun kebiasaan sebahagian sekolah pondok dan sebagainya, ya. Okey, tak apa. Kembali kepada ni, petua itu. Okey, dari satu sudut dia telah membelakangkan sunnah Rasulullah dalam hal zikir selepas solat. Kemudian dia juga telah membelakangkan sunnah Rasulullah tentang doa bagi mengelakkan
daripada nyanyuk ketika umur tua. Kerana di sana ada doa yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam topik ini. Ia hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari sebagaimana tangkap layar di sebelah. Ayuh sama-sama kita baca. Baginda sendiri sallallahu alaihi wasallam biasa baca, Allahumma inni a'udzubika minal jubni wa a'udzubika an uradda ila arzalil umuri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min azabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau daripada sifat pengecut, dan aku berlindung kepada Engkau daripada dikembalikan kepada umur tua ataupun nyanyuk ataupun pikun, dan daripada fitnah dunia dan juga daripada fitnah kubur, yakni azab kubur. Baik, doa ni yang pertama kita mohon perlindungan Allah daripada sifat pengecut. Pengecut di sini bukan sahaja pengecut dari sudut fizikal, tapi juga pengecut dari sudut menyampaikan kebenaran agama. Betapa ramai orang-orang agama yang tahu ajaran yang sahih, tapi mereka pengecut untuk menyampaikannya kerana bimbang nanti tak dapat sampul surat. Sampul surat pula. Bimbang tak dapat sampul daripada pihak masjid ataupun surau. Bimbang tak dapat lagi jemputan. Bimbang tak dapat lagi kemasyhuran. Jadi mereka takut untuk menyampaikan kebenaran. Padahal mereka ni orang yang belajar agama. Mereka ni tahu antara sunnah Rasulullah dan juga sunnah masyarakat. Berarti kebiasaan masyarakat. Dan mereka ni mampu sangat untuk menyampaikan yang hak. Tetapi mereka ini pengecut. Lalu mereka tidak mahu. Ya, dan ramai juga di kalangan orang-orang yang bukan agama yang sekarang ini sudah pun pandai. Sudah pun arif. Mana sunnah, mana bida'ah. Tetapi mereka pengecut daripada menyampaikannya. Kenapa? Nanti orang kata aku wahabi. Nanti aku hilang kawan. Nanti aku kena kick out daripada WhatsApp group. Nanti orang kata aku apa kan. Padahal mereka dah tahu. Mereka telah pun mengikuti kuliah-kuliah daripada para ustaz yang sunnah. Mereka telah pun belajar hadis daripada hadis-hadis yang sahih. Tahu dah. Tapi bila masuk sesuatu yang batil, sesuatu yang khurafat, sesuatu yang bida'ah dalam WhatsApp group mereka, pengecut. Bila adanya sembang-sembang di kafe ke, kafeteria ke, restoran ke dengan kawan-kawan, ada seorang bawa teori bida'ah, seorang bawa cerita kurafat, seorang bawa amalan syirik, senyap je. Padahal dia tahu salah, tapi pengecut. Kenapa? Nanti aku tegur, orang kata, sejak bila kau jadi ustaz? Engkau ni wahabi ke sekarang? Jadi banyak orang sekarang ni yang tahu, tapi ada sifat pengecut. Ayo tuan-tuan dan puan-puan, kita jauhi sifat pengecut ini, dan salah satu caranya ialah dengan membaca doa ini. Kalau kita tidak menyampaikan kebenaran, siapakah lagi yang akan menyampaikan? Kita tengok orang-orang yang menyebarkan kebatilan, mereka tak takut-takut, sampaikan saja. Baik yang orang yang berpakaian agama di masjid, di surau, ataupun orang-orang awam, boleh saja forward dalam grup WhatsApp ke, Telegram ke, tak kisah kan. Tapi kita yang tahu kebenaran, kita yang tahu fakta, macam-macam alasan bermain dalam kepala. Tapi faktanya kita pengecut. Nanti orang panggil aku wahabi, nanti aku hilang kawan, nanti dia orang pergi makan tak panggil aku lagi dah, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi ayuh kita minta perlindungan daripada Allah daripada sifat pengecut. Kemudian perkara kedua yang kita berlindung daripada Allah dalam doa itu ialah daripada dikembalikan kepada umur nyanyuk, ataupun kalau dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pikun. Ke bahasa Malaysia pun ada ya. Okey. Kemudiannya berlindung daripada fitnah dunia dan juga fitnah dalam kubur ya. Jadi inilah doa yang sahih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayuh kita amalkannya. Sepatutnya para ustaz yang mengajar, tapi tak, mereka mengutamakan sunnah guru mereka. Mereka mengutamakan sunnah sekolah pondok. Dan doa ini tidak pula di ini. So, doa ini boleh kita baca ketika sujud, boleh kita baca dalam tasyahud akhir sebelum memberi salam, dan boleh saja kita baca pada bila-bila masa yang lain. Kemudian kita juga maklum bahawa kita ni tak cukup sekadar berusaha, tetapi hendaklah juga, kita ni tidak cukup sekadar berdoa, tetapi hendaklah juga berusaha. Maka hendaklah kita berusaha dengan menjaga gizi, pemakanan yang sihat, a healthy diet, dan juga bersenam. Bersenam fizikal dan bersenam mental. Macam saya sekarang ni sedang brisk walking.
bersenam fizikal, tapi slow sejak sekarang ni untuk membuat video. Dan membuat video ni sebenarnya adalah senaman mental, kerana sebelum buat video saya buat research terlebih dahulu. Takkan nak kata ustaz salah main hantar je kan. Kita kena ada research dan kita kena buktikan. Saya kena buktikan bahawa ada alternatif yang sunnah. Okay, kalau kita tengok video-video saya, bila saya menerangkan satu amalan itu sebagai bid'ah ke apa, lazimnya saya akan memberikan alternatif yang sunnah, yang sepatutnya diajar oleh guru itu, yang diajar oleh ustaz itu, ya. Okey, jadi ini adalah latihan mental bagi saya. Jadi senaman mental bagi saya. Kita bukan saja nak senaman fizikal, tetapi juga senaman mental. Jadi bila kita, ataupun saya, para penonton semua, kita sentiasa meligatkan otak, mengaktifkan otak dengan aktiviti-aktiviti seperti ini, ia membantu untuk mengurangi risiko nyanyuk di umur tua. Antara lain juga ialah dengan membaca Al-Quran. Sebab bila kita baca Al-Quran, sambil baca tu kita fikirkan hukum tajwidnya, sambil baca kita fikirkan makhrajnya, sambil baca kita renungi maksudnya. Kalau kita tahu bahasa Arab, itu juga melatih otak kita. Sebab otak ni akan nyanyuk apabila ia tidak digunakan. Apabila kita dah umur lanjut, mulalah kita pun dah kurang keaktifan kita kan, dan di situlah otak itu akan mula merudum. Sebagaimana juga otot-otot fizikal kita ni, bila kita tidak bersenam, bila kita tidak aktif, ia akan merudum. Kalau boleh pakailah bahasa merudum tu kan. Demikian juga otak kita, ya, sel-sel mula tak berhubung, saraf-saraf mula tak berhubung, dan itu akan menjadi faktor-faktor yang mengarah kepada sifat nyanyuk ataupun pikun, ya. Jadi ayuh kita berdoa, ayuh kita makan makanan-makanan yang sihat, dan ayuh kita melakukan senaman mental dan fizikal. Baiklah, itu doa yang ingin saya kongsikan. Saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.